Pengurangan banjir di Baling pada waktu ini saya nak kongsikan kepada anda melihat kepada beberapa perkembangan semasa, antaranya melihat kepada mayat ketiga tragedi banjir dan kepala air yang disahkan hilang pada Isnin ditemui pasukan penyelamat sekitar jam 11.55 pagi tadi, dan ini menurut pengarah Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Kedah, Sani Saidun, yang mana mangsa Karul Ikhwan Nur Azman 14 tahun ditemukan di bawah timbunan pokok yang terletak tidak jauh dari mayat ibu dan kakak iparnya yang ditemui sekitar jam 9.30 pagi, dan mayat ketiga itu juga ditemukan dalam keadaan sempurna dan tidak mengalami sebarang kecederaan luar. Dan terdahulu mayat wanita hamil Nurul Anis Abu Hassan 23 tahun yang disahkan hilang susulan kejadian banjir dan kepala air di Kampung Iboi Kupang semalam ditemui dalam keadaan berpelukan dengan ibu mertuanya Salmah Mat Akib 53 tahun yang menghidap penyakit strok, dan kedua mayat juga ditemui dalam keadaan yang sempurna. Dan pada Isnin, Ketua Polis Daerah Baling Superintendent Syamsuddin Mamat mengesahkan bahawa pihaknya menerima satu laporan berhubung dengan kehilangan 3 individu di Kampung Iboi Kupang. Kesemua mereka berusia dalam lingkungan 14 hingga 53 tahun yang mana difahamkan berada dalam sebuah rumah sebelum dihanyutkan arus deras. Baik, untuk waktu ini kau boleh untuk kita mendapatkan perkembangan semasa khususnya melihat kepada tragedi banjir dan kepala air ini di Baling. Untuk waktu ini saya nak bersama dengan Wakil Esro Awani di Kedah, Abdul Hadi Cik Awang. Assalamualaikum Abdul Hadi. Salam Fazli. Abdul Hadi, kalau diikutkan update ataupun kemas kini yang dihantar oleh Hadi sendiri, setakat ini hanya 3 mayat setakat ini ditemukan oleh pihak keselamatan ataupun pihak berkuasa pasukan penyelamat. Mungkin ada perkara-perkara lain yang boleh dikongsikan melihat kepada pasca banjir pada ketika ini. Okey, terima kasih Fauzi di studio dan untuk pengetahuan semua, seperti yang dimaklumkan oleh pihak Polis Daerah Baling yang menerusi Ketua Polis Daerah Baling semalam, beliau maklumkan bahawa hanya menerima satu laporan membabitkan kehilangan 3 individu yang mana ketiga-tiga merupakan ahli keluarga. Seorang wanita yang mengalami penyakit strok berusia 53 tahun, seorang wanita hamil yang juga hamil 4 bulan berusia 23 tahun, dan juga remaja lelaki berusia 14 tahun. Dan untuk hari ini, sebenarnya hari kedua proses mencari dan menyelamat ataupun SAR dijalankan di Kampung Iboi, ataupun secara spesifiknya di sekitar kawasan Sungai Iboi itu sendiri. Dan sepastinya kita nak melihat jarak daripada Pekan Baling nak ke Sungai Iboi ni sekitar 20 km yang makan masa sekitar 20 hingga ke 25 minit untuk ke sini. Dan jika pergerakan kami, sebenarnya kami telah bergerak ke sini awal pagi semalam lagi, sekitar jam 1 pagi sebenarnya, bagi mendapatkan gambaran sebenar apa yang berlaku. Namun atas faktor keselamatan, pihak berkuasa menasihatkan kami untuk tidak bergerak pada waktu malam, tapi sebaliknya bergerak pada waktu pagi ini untuk tujuan mengambil visual dan sebagainya, dan operasi menyelamat dan lain-lain gambaran lah untuk dimasukkan ke dalam laporan berita masing-masing. Dan semalam sebenarnya beberapa individu kami temui, terutama membabitkan Ketua Polis Daerah Baling. Beliau maklumkan seperti saya katakan tadi, satu laporan terima membabitkan 3 orang hilang. Dan juga pagi tadi pada operasi, pihak bomba maklumkan telah menemui mangsa pertama yang juga antara nama yang dilaporkan hilang itu iaitu Nurul Anis Abu Hassan sekitar jam 9.30 pagi di bawah timbunan pokok, yang mana pada awalnya hanya nampak bahagian kaki mangsa, tapi apabila pasukan storm daripada pihak bomba mendekati mangsa, mengalihkan mayat mangsa pertama yang ditemui, menemui pula ibu mertuanya. Dan kedua-dua mangsa itu berada dalam kedudukan berpelukan, memandangkan sebelum ini seperti dilaporkan mangsa pertama itu hamil 4 bulan, ibu mertuanya juga terlantar akibat penyakit strok. Dan seperti dimaklumkan suami kepada mangsa kedua itu iaitu Salmah Mat Akib 53 tahun, petang semalam, dalam kejadian petang semalam, beliau dimaklumkan sekitar jam 4.50 petang bahawa hujan lebat dan air mulai naik di kawasan rumah mereka. Tapi beliau menyatakan tidak sempat sampai ke rumah. Ketika sampai di jambatan yang menghubungkan Kampung Iboi yang berada di sebelah utara dan Kampung Iboi yang berada di sebelah selatan itu, jambatan itu telah tiada sebenarnya. Nak ke rumah dia kena melalui jambatan, tapi jambatan tiada, dan beliau hanya melihat di hadapan mata rumah mereka dihanyutkan
arus deras dan ketika itu 3 sekeluarga berkenaan berada di dalam rumah terbabit, iaitu seorang wanita yang sakit stroke berusia 53 tahun, seorang wanita hamil berusia 23 tahun dan juga seorang remaja lelaki berusia 14 tahun yang tidak sempat menyelamatkan diri, dan pihak berkuasa terutama pihak BOM memaklumkan pencarian mereka ini berfokus kepada radius sekitar 100 meter daripada kawasan asal rumah berkenaan, dan ianya membuahkan hasil apabila menjumpai ketiga-tiga mayat terbabit. Dan untuk hari ini juga Menteri Besar Kedah dalam sidang medianya sebentar saja tadi ada memaklumkan bahawa sebenarnya 9 buah rumah di kawasan Iboi itu telah musnah sepenuhnya, dihanyutkan arus deras, dan beberapa rumah lain musnah dari segi beberapa persen rumah berkenaan. Dan beliau memaklumkan bahawa kerajaan negeri akan menyalurkan bantuan terutama menyediakan rumah sementara bagi mangsa-mangsa yang terlibat dalam bencana banjir sementara mereka mencari tapak baru untuk didiami. Dan perkembangan terkini yang paling terkini saya dapat makluman daripada ahli keluarga mangsa terlibat, proses pengundian ke semua ketiga-tiga mangsa akan dilaksanakan pada malam ini, namun waktunya masih belum saya dapat pastikan, dan perkembangan dari semasa ke semasa akan saya bawakan kepada penonton-penonton di Esra Awal ni, Fauzi. Hadi, selain pada kita melihat kepada perkembangan semasa operasi mencari dan juga menyelamat dan juga operasi pemindahan jika ada lagi penduduk yang perlu dipindahkan ke kawasan yang selamat, saya ingin tunjuk ataupun ingin bawakan kepada anda laporan di esrawani.com yang mana banjir baling dakwaan tanaman durian jadi punca, ahli parlimen desak projek dihenti. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, selain pada kita melihat kepada operasi yang saya sebutkan sebentar tadi, Hadi sempat menemui bual penduduk kampung ataupun ada cakap-cakap ataupun yang menjadi perbualan orang kampung apabila berlakunya banjir ini, ada dakwaan yang mereka utarakan, Hadi? Memang ada banyak, tiap-tiap kali saya jalan tiap-tiap rumah di orang kampung di situ, mereka menyatakan bahawa punca utama yang berlaku kejadian kali ini adalah projek durian Musang King yang berlaku di atas kawasan bukit yang lebih tinggi berbanding mereka yang duduk di kawasan rendah ini. Dan projek itu saya dimaklumkan pihak kerajaan negeri telah mengarahkan untuk projek tersebut dihentikan, namun menurut penduduk ada lagi pergerakan keluar masuk dan juga pergerakan daripada orang kampung menganggap mereka ini sebagai penyamun sebenarnya, dalam bukan saja mereka memusnahkan alam semula jadi tapi mengorbankan nyawa 3 penduduk setakat ini dalam kejadian banjir dan juga kepala air yang berlaku, dan mereka berharap pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam memberi kebenaran ataupun terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam projek ini mengambil tanggungjawab yang sepenuhnya dalam isu ini agar ianya tidak berterusan, memandangkan ini ada seorang pakcik berumur 91 tahun, beliau maklumkan kepada saya sepanjang dia hidup tak pernah lagi berlaku banjir seteruk ini, dan kalau rumah dia yang berada di kawasan tinggi dilanda air, rumah-rumah yang berada di kawasan rendah itu turut terkesan hampir 100% kerana 9 buah rumah itu juga antaranya adalah terletak di kawasan yang agak tinggi di tebing-tebing sungai, tapi apabila kejadian ini berlaku dia menjejaskan ke semua rumah yang berada di tebing-tebing sungai Iboi itu sendiri. Dan saya juga tadi ada sempat menemui seorang pengusaha bakery memaklumkan bahawa dia mengalami kerugian sebanyak RM200,000 apabila kedai bakerynya dihanyutkan 100% oleh arus deras yang berlaku petang semalam dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang terutama dalam menyediakan tempahan kuih dan juga kek-kek untuk sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan berlangsung ataupun berlaku pada Ahad depan. Dan itu antara kisah-kisah yang diceritakan penduduk. Dan di PPS pula, jika semalam antara apa yang diperlukan oleh penduduk di sini yang berpindah ke PPS adalah barangan berbentuk toto dan sebagainya untuk menjadi alas tidur mereka, namun tadi tinjauan saya pagi tadi sebelum saya bergerak ke lokasi kejadian itu, barangan-barangan berkenaan telah pun disediakan oleh sekretariat yang menguruskan pengurusan bencana terutama melibatkan daerah baling, dan ianya saya rasa selepas penduduk telah kembali pulang ke rumah hari ini, cuaca dari awal mendung sebenarnya dan
berlaku hujan pada waktu-waktu tertentu dan hujan pun dalam keadaan renyai, dan keadaan ini jika berlaku sampai malam, saya rasa penduduk boleh dibenarkan untuk pulang, tapi menurut polis mereka akan mengikut dahulu laporan ataupun keadaan cuaca semasa sebelum membenarkan kesemua penduduk di PPS pulang ke rumah masing-masing. Okey, baik. Terima kasih Abdul Hadi Cik Awang atas perkongsian perkembangan tragedi banjir dan juga kepala air di Kampung Ibu Kupang, dan pastinya banyak lagi kisah-kisah dan juga perkembangan susulan daripada operasi mencari dan menyelamat masih lagi diteruskan pada waktu ini akan dikongsikan oleh Abdul Hadi. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebelum Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.